أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. InsyaAllah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan untuk kuliah pada malam ini, selepas kita menunaikan solat tarawih di rumah masing-masing, jadi suka saya ingin kongsikan sebuah daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berkaitan dengan qanaah. InsyaAllah sebelum kita mulakan untuk kuliah pada malam ini, kita marilah bersama-sama membacakan suratul Fatihah, dan insyaAllah mudah-mudahan untuk kuliah Ramadan untuk penciptaan yang terakhir ini akan memberikan sedikit ruang dan peluang ataupun manfaat daripada apa yang saya sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada saudara, sahabat-sahabat Facebook saya, Firzada, siapa lagi yang ada di sini, Daud, Zahida, dan mudah-mudahan ada sahabat-sahabat lain lagi yang berpeluang untuk bersama menimba ilmu sepanjang PKP ini, insyaAllah. Marilah kita menadah tangan untuk memanjatkan doa, mudah-mudahan untuk kuliah ataupun perkongsian ilmu ini dapat dicerna di dalam hati masing-masing, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang Ramadan yang terakhir ini pasti semua sudah berusaha untuk menyelesaikan ibadah-ibadah kita, terutamanya ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amalan-amalan yang telah kita lakukan bermula pada awal Ramadan sehinggalah insya-Allah pada akhir Ramadan, dan kita juga berpeluang untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Pada perkongsian kita pada malam ini, iaitu selepas kita habis menunaikan tarawih, jadi saya akan kongsikan bersama-sama sepanjang tempoh ini ataupun sepanjang 10 Ramadan yang terakhir ini. Jadi kita sudah memasuki 25 Ramadan
untuk malam ini insya-Allah. Dan pastinya semua sudah bersiap untuk mendadah segala ilmu-ilmu yang saya sampaikan insya-Allah. Dan pertamanya, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyrah." Barang siapa yang berselawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekali sahaja dalam seumur hidupnya, pasti ia akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah sebanyak 10 rahmat insya-Allah. Jadi marilah kita berselawat banyak-banyak dalam bulan Ramadan ini, kerana berselawat sangat-sangat dianjurkan. Dan mudah-mudahan dengan selawat juga dapat membimbing dan mendidik hati kita, terutamanya hati kita yang sangat ego, hati kita yang sangat keras, dan banyak tugasan-tugasan yang menyebabkan hati manusia lain kita tak dapat jaga, apatah lagi hati dengan hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati Allah dan hadirat yang juga dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama berselawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kita berselawat, banyakkan berselawat, salah satunya hati kita akan jadi tenang, segala urusan dunia kita akan jadi dipermudahkan insya-Allah. Maka kembalilah kita kepada Allah dengan mengingati ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan insya-Allah untuk pertemuan kita pada malam ini, iaitu yang suka saya ingin kongsikan kepada kita semua, kepada anda semua yang di dalam Facebook ini, sahabat-sahabat saya, sama ada guru-guru saya, sahabat-sahabat saya ketika belajar di Mesir, juga sahabat-sahabat saya yang belajar di Kuwait, dan di mana-mana juga yang anak-anak murid saya, semua yang kita boleh kata kita ni saudara. Dengan saudara maka terjalinlah ukhuwah, dengan ukhuwah kita terbinanya kasih sayang. Hadirin yang dirahmati Allah dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita adalah berkaitan dengan al-qanaah. Maka apa itu qanaah? Seperti mana yang kita rasa, qanaah ini kalau kita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, al-qanaatu kanzun la yafna. Kanzun la yafna. Bermaksud kalau kita bersikap qanaah, kalau kita sendiri yang bersikap qanaah, la yafna, ataupun kanzun, ataupun harta, adalah harta. Maka siapa yang berqanaah ini, dia umpama diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta ini yang tidak boleh dapat oleh orang-orang yang berharta. Itu kena ingat. Maka dia ada uslub balaghah di sini dalam ayat ini. La yafna. Dia tidak akan berkurangan, dia tidak akan hilang. Maka bagi kita manusia ini memang perlu berqanaah. Apa itu qanaah ya Ustaz? Seperti mana yang disebut dalam kitab ini yang suka saya ingin sampaikan, kita sebagai hamba Allah, kita kena merasa cukup. Apa kita perlu rasa cukup? Nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sama ada nikmat itu berupa harta, sama ada nikmat itu berupa keluarga, nikmat itu pelbagai sumber, dan pastinya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, Tuan Haji Azri. Jadi kita sebagai hamba Allah dalam mengecapi dalam Ramadan yang terakhir ini, maka kita kena banyak berqanaah. Kita banyak
berasa cukup dengan apa yang kita ada. Maka kalau kita sebagai hamba Allah, lagi-lagi kalau bulan yang terakhir ini, pasti kita tidak akan merasa cukup. Kerana apa? Tidak merasa cukup dengan ibadah kita. Kita tidak merasa cukup dengan segala amalan kita. Dan kita tidak merasa cukup dengan perkara-perkara yang dapat melalaikan kita, seutamanya bab harta. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Al-Qana'ah ini nikmat yang kita rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat yang paling besar dan yang kita dapat perolehi insya-Allah. Jadi dengan nikmat Al-Qana'ah ini, kita sebagai hamba Allah akan menilaikan diri kita. Barang siapa yang berqanaah ini, dia sama kaya dengan raja. Dia sama kaya dengan raja. Kalau siapa nak tahu orang yang qanaah ini, dia lebih sama kaya macam orang di kalangan orang-orang kerabat di raja lah. Taraf dia sama. Cuma itu di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di pandangan manusia, mungkin orang kata tak sama. Sebab itu pandangan manusia. Sebab Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah menilai hati kita, menilai segala amalan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim atau seorang mukmin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jika seseorang itu berqanaah, pasti dia akan rasa cukup. Hadirin dan dirahmati Allah, kalau kita tengok pada situasi yang berlaku sekarang, iaitu ketika mana Allah turunkan ujian ini kepada kita semua, musim PKP ini, maka sudah pasti kita merasa cukup dengan apa yang ada di dalam jamuan berbuka puasa tadi. Kalau kita imbas semula pada tahun-tahun ataupun pada sebelum ujian yang Allah datangkan COVID-19 ini, pasti kita suka membelanjakan, suka membeli belah jamuan-jamuan ataupun juadah-juadah sepanjang bulan Ramadan, di bulan puasa, dengan begitu banyak, sampai tidak ada nilai qanaah di dalam setiap manusia. Maka qanaah ini kita kena rasa cukup dengan apa yang kita ada. Dan mudah-mudahan dengan orang yang merasa cukup tadi dengan apa yang dimiliki itu, dia tidak akan menginginkan sesuatu di luar kemampuannya. Maka kalau kita terjemahkan bahawa qanaah ini siapa pun mampu, siapa pun boleh terima. Cuma tidak semua yang berjaya dengan sifat ini. Sebab qanaah ini perlu lahir dalam hati masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita rujuk kepada al-qanaah ini dari sudut usul fiqh ataupun hukum fiqh, kita boleh bagikan kepada 3 perkara. Yang disebutkan, yang pertama adalah berkaitan dengan keperluan asas kita, iaitu barang-barang dapur, minyak, gula dan macam-macam. Itu yang pertama, dan istilahnya adalah daruriyat. Qanaah yang kedua, yang kita boleh kata mengikut kehendak kita, kehendak hawa nafsu. Ini kita bincangkan dari sudut al-qanaah ini terbahagi kepada 3 perkara, iaitu yang kita boleh fokuskan kepada melalui hukum fiqh. Yang pertama tadi adalah kita boleh kata berkaitan dengan keperluan asas kita, iaitu dinamakan sebagai daruriyat. Yang kedua, yang diistilahkan sebagai kehendak kita, yang disebutkan sebagai hajiyat, hajat kita,
keperluan asas manusia, ataupun kita boleh kata nafsu kita, apa yang kita mahukan. Dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan perhiasan. Perhiasan ataupun perhiasan ini adalah yang kita boleh katakan sama ada kenderaan, sama ada rumah, baju dan sebagainya yang berkaitan dengan perhiasan, iaitu dinamakan sebagai tahsiniyat. Maka kalau kita jelaskan, kalau kita ungkapkan dari sudut tiga perkara tadi, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada dia punya ta'rifan dia ataupun maksud dia, yang kita boleh faham adalah keperluan daruriyat ini membawa maksud adalah kebergantungan manusia kepada sesuatu yang membawa kepada kelangsungan hidupnya. Sekiranya tidak dipenuhi, kelangsungan hidup itu tidak akan terjadi. Sama ada kelangsungan itu akan menyebabkan keluarga itu mati. Itu di antara qanaah melalui hukum yang pertama, keperluan asas kita. Maka wajib sebagai suami, kita sebagai ketua keluarga, wajib kita mengeluarkan kita punya tanggungjawab kita, mengeluarkan nafkah kita untuk menyara keluarga kita, untuk keperluan kita. Itu yang pertama. Manakala yang kedua yang ingin saya sampaikan, iaitu al-qanaah ini yang berkehendak ataupun mengikut kehendak kita, yang itu ini disebutkan sebagai hajiyat. Maka keperluan hajiyat ini pula adalah kebergantungan manusia kepada sesuatu perkara asas dalam hidupnya dan melangsungkan kehidupannya dalam kadar sederhana dan atau secukupnya, seperti lauk pauk ataupun sebagai pelengkap hidangan seseorang. Ini kehendak, kebergantungan manusia kepada sesuatu perkara asas dalam hidupnya. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, iaitu al-qanaah melalui hukum fiqh, iaitu perhiasan. Kita sebagai manusia fitrah sukakan keindahan, sukakan perhiasan. Sana kalau kita tengok rumah kita di sini kurang catnya, kita akan tambah cat sikit. Di sana kurang sikit dia punya simen, kita tambah simen. Begitulah, itulah fitrah sebagai kita sebagai manusia. Maka kalau kita tengok kepada perhiasan ini, iaitu keperluan tahsiniyat ini adalah sesuatu perkara yang akan menambah baik kehidupan manusia tadi. Macam kita kalau tengok dalam kehidupan kita, ada satu keluarga yang ada kenderaan dan satu keluarga lagi tidak ada kenderaan. Jadi keperluan mereka ini ataupun perhiasan tadi menyebabkan mereka tidak berjaya untuk mencapai kalau kita kata mencapaikan hasrat dia untuk bersama ataupun menyamai dengan apa yang jirannya ada. Qanaah ini berasa cukup dengan apa yang Allah telah kurniakan berupa nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada mereka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini di antara tiga-tiga perkara tadi yang boleh kita faham bahawa seperti mana yang saya sebut pada awal tadi, pada hadis yang pertama tadi, bahawa al-qana'atu kanzun la yafna. Apa itu maksudnya? Kita kena bersikap qana'ah, dan qana'ah itu adalah harta, dan bila dia adalah harta, dia tidak akan hilang. Maka bagaimana nak dapatkan qana'ah itu yang berupa harta yang tidak nampak? Hadirin yang dirahmati Allah, qana'ah ini lahir dalam diri kita masing-masing dan tidak nampak di mata manusia. Hanya Allah sahaja yang boleh menilai setiap daripada kita. Dan mudah-mudahan qana'ah ini kita berjaya praktik, kita berjaya kuasai, dan kita berjaya menalani ataupun mengeluarkan
dari sikap yang baik, insya-Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Di dalam ayat Quran ini, kalau kita terjemahkan, janganlah kamu terlalu mengharapkan limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita nak kena banyak mengharap kepada Allah, tapi jangan terlalu mengharap. Berharap kita kepada Allah, tapi jangan terlalu mengharap. Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan limpahan kurnia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada sebahagian daripada kamu untuk menjadikan mereka, iaitu melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat kebesaran, kerana telah tetap pada seorang lelaki ada sebahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan begitu juga orang perempuan ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan memohonlah kepada Allah akan limpah kurniaannya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah, lelaki dan perempuan sudah Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ini, setiap orang ada bahagian masing-masing. Lelaki ada bahagiannya, yang perempuan ada bahagiannya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi sekarang kalau kita tengok masyarakat kita dengan anak-anaknya, mereka tidak percaya bahawa mereka ini sudah ditakdirkan, sudah Allah ada masing-masing punya rezeki. Sudah ada rezeki masing-masing, sama ada lelaki atau perempuan. Tapi kita sebagai manusia, kita kena usaha. Kita kena usaha untuk mencapai satu darjat yang disebutkan al-qanaah, iaitu berasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Itulah satu perkara yang sukar kita nak kuasai dalam diri masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Facebook saya ingin kongsikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada yang lebih baik daripada saya untuk kongsikan bersama. Jadi seperti mana yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Dan mudah-mudahan kita nak berharap kepada Allah, tapi jangan melebihi daripada apa yang kita harapkan. Takut nanti kita merana sendiri. Nah, ini berpandukan pada ayat Quran surah An-Nisa ayat 32. Jadi ayat ini mengajar manusia untuk menanamkan rasa sikap bersyukur. Cukup syukur dengan rezeki yang telah dikurniakan. Jadi kita rasa hari ini dengan ada ujian-ujian yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada kita semua, bukan kita saja, bukan orang Islam saja yang kena, orang bukan Islam juga kena. Maka kita bagaimana nak menjalani kehidupan itu seperti hari-hari yang sebelumnya, iaitu dengan melahirkan diri kita al-qanaah, cukup dengan apa yang ada, dan bersyukur kepada Allah. Kalau orang bagi RM10 syukur, Allah ada berikan RM10 melalui seorang manusia. Walaupun mereka tidak diberi rezeki, tapi hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita masih diberikan nyawa untuk melihat dunia ini. Setiap manusia perlu merasa syukur dengan apa yang mereka lalui.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi lumrah seorang manusia itu akan ada rasa iri hati. Kita manusia mesti begitu. Nampak sikit rumah sebelah naik setingkat, kita dah iri hati, kita dah rasa macam lain macam kan. Kita pun mahu juga sama macam dia. Dia tambah kita baru, kita pun tambah kita baru. Jadi ini di antara sifat-sifat yang terjentik dalam hati kita secara tiba-tiba dan menyebabkan kita rasa tidak puas. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah akan berikan kelebihan kepada kita apabila kita banyakkan bersyukur dan banyakkan berasa cukup dengan apa yang kita ada. Hakikatnya setiap manusia itu Allah dah tetapkan rezekinya. Saya juga telah ditetapkan rezekinya. Tuan-tuan hadirin di Facebook juga telah diberikan rezeki juga. Walaupun tidak banyak, alhamdulillah, bersyukur. Manusia itu ada kekurangan dan kelebihan. Kita dah tentulah, kita tak sempurna di mata manusia. Tapi kita nak mencari kesempurnaan itu bukanlah tugas kita. Setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah berdasarkan kehendak dan iradatnya, dengan berdasarkan usaha yang telah hamba itu lakukan, termasuk doa untuk hal yang dihajatinya. Maka apa yang boleh kita lakukan pada 10 yang terakhir ini adalah banyakkan bersyukur dengan apa yang ada, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita merasai cukup dengan apa yang telah kita lakukan, alhamdulillah, mudah-mudahan itulah yang Allah akan nilaikan setiap daripada kita, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pasti akan Allah berikan ganjaran kepada kita. Ganjaran itu sama ada ganjaran yang di dunia lagi yang telah Allah berikan, dan juga ganjaran itu yang Allah akan berikan juga di waktu selepas kita mati nanti. Cuma jangan kita mengharapkan ganjaran ketika ini. Kita mengharapkan keridaan Allah, itu yang pertama. Kita mengharapkan keridaan Allah dalam melakukan setiap perbuatan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya di Facebook, kita kena bekerja keras. Bekerja keras ini adalah usaha kita. Usaha kita nak mencapai di mana tahap kita di sisi Allah Ta'ala cantik di matanya. Bukan kita nak bekerja keras nak nampak cantik di mata manusia. Kalau kita tengok sekarang, situasi yang berlaku sekarang, manusia mengejar harta, manusia mengejar pangkat, supaya apa? Orang lain nampak dia hebat daripada orang yang lain, dia lebih hebat daripada Fulan bin Fulan, contohlah begitu. Ini di antara sikap-sikap yang tidak baik, sikap-sikap yang tidak boleh kita ada dalam diri masing-masing. Jadi oleh itu sebab setiap orang itu telah ditetapkan rezekinya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya di Facebook, rezeki ini ada orang tidak dikurniakan zuriat, ada orang yang tidak punya harta yang banyak, tapi mereka rasa cukup dengan apa yang ada. Itulah di antara orang yang bersyukur. Tapi kalau kita tengok hari ini, kita tengok situasi sekarang, orang kaya makin kaya. Bila makin kaya, tidak rasa cukup dengan apa yang mereka ada. Kenapa? Kerana hatinya sudah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Maka kita tak boleh keluar nanti apabila kita dah mencintai dunia. Maka hadirin dan hadirat yang sekalian, kita kena keluarkan diri kita
usahakan diri kita untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala bagi mereka yang diberikan kelebihan, andai katalah kita ada kelebihan dan sahabat kita tidak ada kelebihan, maka kita jangan ambil peluang di atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Itu sudah kufur nikmat yang Allah berikan. Kita sudah menyalahi guna pakai ataupun menyalahi guna perkara-perkara yang tidak baik. Maka kalau nak gunakan kelebihan kita kepada kebaikan, itu dialu-alukan. Tapi kalau kita menggunakan kelebihan kita untuk mencantas orang lain, untuk tak rasa cukup dengan apa yang kita ada, maka hati-hati tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Allah juga akan cantas kita. Jadi dengan sifat ini, tidak semua orang yang boleh kuasai dengan baik. Kerana apa? Kita banyak ujian-ujian di sekeliling kita. Sama ada ujian itu rakan sekerja kita, ibu dan ayah kita, anak-anak kita, isteri kita, sahabat-sahabat kita, dan siapa saja yang ada di sekeliling kita. Jadi intipati daripada pembincangan ini adalah diri kita sendiri, bagaimana kita nak qanaah untuk mencapai redha Allah. Tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah, kita lakukan berpuasa macam kita lakukan sekarang, kita buat kerana terpaksa atau kita kena ikut perintah? Dah tentu kita kena ikut perintah Allah. Tapi kita ikhlaskan hati kita. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai Muslim untuk melaksanakan ibadah itu, agar tidak kita rasa susah, tidak rasa payah dengan puasa, tidak rasa lapar, dahaga. Mudah-mudahan kalau dengan puasa ini bukan makin haus, makin kuat lagi kita beribadah kepada Allah, makin kuat lagi kita mengaji Al-Quran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, banyakkanlah perkara-perkara pada 10 hari yang terakhir ini, ataupun tempoh Ramadan yang terakhir ini, pecutan yang terakhir ini, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Berbaik dengan ibu dan ayah, melakukan tanggungjawab kita kepada isteri kita dengan baik, tanpa mencederakan, tanpa membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, apa sabda Rasulullah? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qan'anatuhu wa qanna'atuhu wa qanna'ahu Allah bima atahu. Maka dalam hadis ini, dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, sesungguhnya amat sangat-sangat beruntung bagi seseorang yang beragama Islam. Tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah, kita sepatutnya kita bersyukur kita kena lahir dalam agama Islam. Pasti kerana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah redha Islam sebagai agama. Tapi kenapa kita sebagai manusia tak redha dengan apa yang kita lakukan? Cek balik hati masing-masing. Perbaiki dulu apa yang kita pernah buat. Apa yang kita lakukan ini, adakah kita lakukan pekerjaan ini mendatangkan keridaan Allah atau mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat Facebook saya, mudah-mudahan kita semua berjaya dalam melaksanakan ibadah sebagai tanggungjawab kita sebagai mukmin atau Muslim, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah nak tengok kita la'allakum tattaqun, iaitu orang-orang yang bertakwa kepadanya.
Maka di sini dia kata, kita beruntung sebagai orang Islam di dalam hadis Rasulullah SAW, dan diberikan rezeki yang secukupnya serta qanaah terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan, yang pertama, poin yang pertama, kita berasa beruntung kita kerana Islam, alhamdulillah. Yang kedua, kita sudah diberikan rezeki oleh Allah. Sama ada kita dapat rezeki itu, nafas kita dapat hirup udara di luar. Dan yang ketiga, iaitu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, manakala dalam Al-Quran Allah ada berfirman dalam surah Al-Hud, suratul Hud, surah Hud, ayat 6, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Facebook saya, apa maksud daripada apa yang Allah firmankan ataupun Allah ingin katakan kepada kita, yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi ini, melainkan Allah juga yang menanggung rezekinya. Yang pertama, siapa saja yang ada di bumi ini, sama ada dia manusia, sama ada dia haiwan, sama ada dia tumbuh-tumbuhan, sudah ada rezeki bagi dia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sepatutnya kita banyak bersyukur. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dan Allah juga mengetahui tempat kediamannya dan tempat di mana dikebumikannya. Tuan-tuan, kita tinggal, contohlah kita tinggal di satu tempat, kemudian Allah takdirkan kita meninggal di satu tempat yang lain. Itu rezeki kita. Kalau kita tengok dari sudut almarhum Dr. Harundin meninggal bukan di tempat negerinya, jauh, itu menandakan itu rezekinya di tempatnya. Maka setiap yang berlaku sekarang, situasi COVID-19 ini, andai katalah Allah takdirkan kita mati bukan di tempat kelahiran kita, maka terpaksa juga dikebumikan di tempat yang kita berada. Sebagai contoh, kita tinggal di Sabah, tapi kita meninggal bukan di Sabah, kita meninggal di Australia contohnya. Maka terpaksa kita dikebumikan di sana. Maka Allah juga telah tetapkan kepada kita, dan juga Allah telah tetapkan kematian kita, dan juga rezeki kita. Jadi jangan kita berbalah, hadirin yang dirahmati Allah, dengan harta pusaka. Ini kalau kita tengok anak-anak kita, bila matinya ibu dan ayah salah seorang daripada mereka, berebut harta. Ini di antara sikap-sikap yang kita kena elakkan. Kita biasakan anak-anak kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah. Salah satunya yang berlaku situasi perebutan harta ini adalah dirinya kurang didikan agama. Jadi sebagai tanggungjawab kita sebagai Muslim, ataupun kita sebagai ayah ataupun ibu, wajib kepada kita memberikan didikan agama kepada mereka. Dan baru-baru ini yang saya tengok ada orang Kedah, Encik Yus, saya tak silap, murtad. Walaupun mereka ini, ataupun walaupun dia ini adalah orang yang ada background agama sedikit, tapi kenapa mereka telah murtad kepada Allah? Sudah Allah tetapkan. Jadi apa tindakan daripada kita?
tindakan kita adalah cuba berikan kefahaman kepada masyarakat kita di luar tentang apa itu Islam, apa itu qanaah di dalam Islam. Sebab itu ramai kita punya masyarakat kita kembali kepada murtad ataupun murtad. Kerana apa? Melihat kepada sikap-sikap kita yang hari ini tidak seperti orang Islam. Itulah di antara faktor-faktor yang terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, semuanya itu tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Maka umur kita sudah Allah berikan, tempat tinggal kita sudah Allah nyatakan, rezeki juga sudah Allah berikan. Maka kita sebagai manusia wajib mensyukuri di atas pemberian Allah, walaupun tidak banyak macam orang lain, walaupun sedikit. Syukur sebenarnya, syukur itu sudah Allah berikan itu. Maka kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat demi nikmat. Tapi kalau kita tidak syukur, maka Allah tidak, takut nanti Allah tidak pandang kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Facebook saya, jadi ada satu pandangan daripada Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghi, yang menyatakan bahawa yang sebenarnya manusia itu tidak perlu risau. Kita ni tak perlu risau. Kenapa tak perlu risau? Untuk mencapai kesempurnaan. Ini kalau kita tengok kita punya masyarakat nak mencari kesempurnaan, padahal dirinya pun tidak sempurna. Kesempurnaan itu akan datang bila mana ada sifat saling memahami antara satu sama lain. Itu kesempurnaan. Maka dalam kitab ini menerangkan bahawa sebenarnya manusia itu tidak perlu risau untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini demikian bahawa semua makhluk Allah telah ditentukan pembahagian rezekinya, tempat lahirnya, tempat tinggalnya, dan tempat kematiannya, tempat kuburnya. Semuanya adalah telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Maka dewasa ini kalau kita lihat, ramai manusia berlumba-lumba. Bukan lumba di dalam trek. Hadirin yang dirahmati Allah, mereka berlumba-lumba ingin mencapai apa? Mencapai satu kesempurnaan, mencari kesempurnaan. Jadi kalau kita tengok masyarakat kita, mungkin kita semua dah tahu, mungkin kita sudah faham. Hari ini kita ada dengar orang kahwin, besok cerai. Kenapa? Tak sempurna. Di matanya tak sempurna. Mencari kesempurnaan memang susah. Tapi kalau nak mencipta kesempurnaan itu, insya-Allah kita kena ada sikap merendah diri. Sikap merendah diri, insya-Allah akan lahirlah kesempurnaan yang abadi. Itu di antara kebahagiaan yang hakiki, insya-Allah. Jadi hal ini ramai yang kalau kita dah berlumba-lumba dengan perkara-perkara untuk mencari kesempurnaan ini, pasti sebab apa? Ramai kata tak mau ketinggalan zaman katanya. Ustaz, nanti saya ketinggalan zaman lah saat kuno, katakan kuno. Jadi perkara-perkara ini itulah menyebabkan ramai tak berjaya nak menjadi orang yang disifatkan sebagai Muslim, ataupun orang yang nak mendidik dalam dirinya sebagai ketua
dalam keluarga ataupun sebagai isteri, tak berjaya. Kenapa? Kerana nak mencari kesempurnaan. Itulah hasrat dia. Maka kalau kita nak mencari kesempurnaan, lupakanlah. Banyakkanlah kita cari bagaimana kita nak melahirkan kasih sayang dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tahu qanaah ini di dalam kehidupan kita, pasti 4 perkara ini berjaya kita hadapi. Yang pertama, kalau kita tengok, bila kita berqanaah, bila kita rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, pasti ibadah kita kepada Allah ini tenang, khusyuk, sedap je salat. Jadi macam mana kita dalam tempoh 10 yang terakhir ataupun Ramadan yang terakhir ini untuk mendapatkan ketenangan kita dan beribadah. Bukan kita nak menyiapkan rumah, nak menyiapkan kuih raya, tapi hari ini sekarang kita beraya di rumah masing-masing, dan sudah Allah tarik nikmat kita satu-satu. Jadi banyakkanlah istighfar banyak-banyak dengan apa yang telah berjadi, dan mungkin banyak bersyukur kepada Allah. Salah satunya nikmat yang Allah berikan, kita dapat bersama-sama dengan ahli keluarga kita di rumah. Itu yang pertama. Maka yang kedua, bila kita berqanaah ini, hadirin yang dirahmati Allah atau sahabat-sahabat Facebook saya, kita akan ada kalau kita kata ketenangan. Dia tengok orang sana kaya sikit, dia tak ada apa-apa pun, dia tak ambil kisah pun, relax je. Tu rasa dia tenang, dia okey dengan dia punya kehidupan dia. Maksudnya dia tenang itu sama ada hal-hal dunia dia tenang, hal akhirat alhamdulillah, solat dia jaga, puasa dia jaga, hubungan ibu dan ayah dia pun dijaga, alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana kalau kita berjaya kita buat qanaah ini ataupun rasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan, dah tentulah hubungan kita sesama manusia ini makin lebih baik. Sebab itu kalau kita tengok, kenapa kita duk bertelaga, duk bergaduh tak habis-habis, tak habis-habis bergaduh. Kenapa? Sebab dalam diri kita tidak rasa cukup. Tak rasa cukup. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, lama berhamburan, bergaduh. Dan bila bergaduh ada yang menyebabkan kematian. Na'udzubillah min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah, itu di antara yang ketiga. Manakala yang keempat yang kita boleh kongsikan, bila kita berjaya mendidik jiwa kita, mendidik hati kita, iaitu qanaah ini, pasti kita akan terhindar daripada perkara-perkara yang tercela. Tercela ni dah tahulah, perkara-perkara yang tercela. Sama ada kita suka mendengki pada orang, kita sombong, putus asa dan sebagainya. Jadi 4 perkara tadi, bolehlah hadirin dan hadirat ataupun sahabat-sahabat Facebook saya, anak-anak murid saya di sini, ambil pengajaran dan ambil pembelajaran. Saya ulang semula. Yang pertama, bila kita berjaya dalam tempoh kita qanaah, menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, yang pertama, pasti kita akan rasa tenang beribadah. Dan yang kedua, bila dah tenang kita beribadah, pasti juga kita tenang dalam kehidupan kita. Kita tak kisah dengan orang punya harta dia lebih banyak pun kita tak kisah, langsir baru pun kita tak kisah. Tengok orang sedikit lebih sedikit, kita pun mau juga. Jadi yang ketiga, bila mana kita hubungan manusia sesama manusia ini baik, harmoni je, tak bergaduh. Itu di antara perkara yang ketiga. Dan yang keempat adalah, tak akan ada perkara-perkara yang mulut kita ni cakap benda-benda yang bukan-bukan, suka menyakit hati orang.
Bila 4 perkara tadi sudah berjaya kita kuasai, insya-Allah kitalah mukmin yang sejati. Dan kita sama macam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak meliputi keseluruhan sifat Rasulullah, tapi sebahagian daripada sifat qanaah ini kita boleh bentukkan diri kita untuk membimbing masyarakat kita di sekeliling. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz saya nak tahu tanda-tanda orang qanaah ni? Tu ada tanya saya, Ustaz, macam mana saya nak tahu tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang berqanaah ni? Ustaz, yang pertama, kalau kita kata yang pertama, satu, dia mesti tak ada putus asa. Bila dia berqanaah, dia tak akan berputus asa. Sebab ujian demi ujian yang mereka lalui, terutamanya kalau contoh Allah turunkan sakit yang macam sekarang ni kan, tiba-tibalah satu keluarga kita jatuh sakit, tapi dia tetap bersyukur pada Allah. Allah berikan dia tempoh ini untuk dia banyak beringat dengan Allah. Alhamdulillah. Tapi sebahagian yang lain pula ditimpa penyakit, maka dia makin jauh daripada Allah, bukan makin dekat daripada Allah. Sebab dengan ujian itu, takut mereka itu akan mati waktu itu, dalam tempoh ujian yang Allah berikan. Sebab itu Allah turunkan ujian itu kepada kita adalah mengikut kemampuan masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kalau kita nak tengok tanda-tanda orang yang berqanaah ini, dia tak akan putus asa dengan apa ujian yang Allah berikan pada mereka. Itu yang pertama. Dia bukan nak menunjuk, dia tak tunjuk-tunjuk. Dia suka berusaha, nak cuba jadi lebih baik. Itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak tahu orang yang qanaah ini, dia sentiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ada juga orang bagi saya rezeki duit RM10. Alhamdulillah, syukur. Tu kalimah syukur. Alhamdulillah. Itu perlu ada dalam diri kita. Itu tanda-tanda bagi orang yang qanaah. Yang ketiga, mesti bersederhana. Kalau hidup dia tu sentiasa bersederhana, tak terlampau menunjuk-nunjuk, tak terlampau bermewah-mewah dengan harta benda yang dia ada. Ni dia antara orang yang berqanaah. Ni tanda-tanda orang qanaah. Bagaimana kita nak lihat orang yang betul-betul yang Allah beri nikmat pada dia, dia berjaya kuasai nikmat itu, iaitu hidup dia sederhana aja, tak suka tunjuk-tunjuk. Tapi hari ini kalau kita tengok, ramai suka menunjukkan harta kita, kereta kita berapa biji, rumah berapa biji, banglo, itu baru rumah, isteri lagi, dengan bisnesnya sana sini. Sebab itu setiap yang kita lakukan, hati-hati, takut nanti Allah akan tanya kita setiap satu persatu. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Jadi yang keempat, bagaimana Ustaz saya mau kenal orang yang qanaah ini adalah bila datang masalah dia tak panik. Maksud kalau kita istilah kita tak panik. Ini datang masalah Ustaz, macam mana saya nak ni? Baru datang sikitnya, baru kaki tu terseriuh sikit saja, dah kira mulut dia tu dah macam-macam keluar. Maksudnya sumpah serangah tu macam-macam keluar, perkataan-perkataan tidak baik. Itu di antara yang kita kena kawal juga tu. Jadi kalau kita nak hadapi satu ujian, masalah yang sekarang yang kita hadapi sekarang, COVID-19 ini, kita kena ikutlah perintah ataupun arahan daripada kerajaan. Dan bila kita berlaku situasi itu, kita jangan takut, jangan cemas. Tenang, banyakkan bersyukur, relax, dan mudah-mudahan setiap yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan yang terakhir, kalau kita tengok bagaimana Ustaz saya mau melihat tanda-tanda qanaah ini adalah
dia ada harta, dia punya harta, dan harta itu ustaz, dia tak ada dia bukan orang kaya pun, tapi kenapa dia boleh beri infak kepada masjid? Itu tanda dia bersyukur, itu tanda dia berharta. Bukan maksudnya harta itu kita nak tengok orang yang berharta ini banyak duit, tidak. Jadi orang yang banyak duit tu belum tentu juga dapat mengeluarkan infak kepada jalan Allah dengan seikhlasnya. Jadi itulah 5 tanda tadi. Jadi suka saya ulang balik, 5 tanda ini kalau kita mau kenal individu ataupun siapa saja yang ada ciri-ciri qanaah ini, yang pertama, dia mesti tak putus asa. Pertama, dalam setiap ujian yang dia lalui, sama ada ujian itu ujian yang bertulis, yang berkaitan dengan peperiksaan, ujian yang berkaitan dengan kewangan, ataupun ujian sama suami dan isteri. Yang kedua, sentiasa bersyukur kepada Allah. Dapat itu bersyukur, dapat ini bersyukur. Kalau kita lagi ada adik-beradik sampai 7 orang contohnya lah, si abang tak dapat macam adik dapat, adik lebih baik lagi dia punya barang yang dia dapat daripada ayah, tapi abang dapat sikit saja. Patutnya kita banyak bersyukur. Yang ketiga, bersederhanalah hidup kita. Janganlah duduk nak tayang-tayang mewah kita dengan harta kita, jangan. Itu akan merosak kita nanti, insya-Allah. Kita na'udzubillah min zalik lah. Kalau kita dapat hindarkan perkara itu, janganlah kita menunjuk bab harta kita. Dan yang keempat adalah kita suka menginfakkan harta yang kita ada, infakkan kepada jalan Allah. Ustaz, macam mana nak infakkan duit itu kepada jalan Allah? Bagilah duit itu kepada fakir miskin, ataupun buat sesuatu yang boleh memudahkan jemaah masjid untuk menunaikan solat, ataupun sebagainya, ataupun kelas Quran, kelas tahfiz. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh fikirkan tentang infak harta ini. Dan yang kelima adalah jangan cemas. Jangan cemas bila ada masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, inilah di antara yang disebut dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qana'atu kanzun la yafna. Bila kita ada sikap yang qana'ah dalam diri kita, berasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dia adalah harta, kanzun la, dan dia tidak yafna, ataupun tidak akan sirna, ataupun tidak akan hilang. Kalau harta yang kalau kita kumpul, dah tentulah makin lama bukan makin banyak, makin lama makin sikit, sebab kita banyak keluarkan duit. Itu qanaah, itu bab harta yang kita nampak lah. Ini qanaah, ini yang harta yang tidak nampak, tapi kita kena tunjukkan dalam diri kita kepada manusia-manusia. Bukan kita nak menunjuk, ini kita nak kuasai diri kita berjaya atau tidak dalam kehidupan kita sebagai Muslim, mukmin. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya yang di Facebook, yang sentiasa follow ataupun sentiasa melihat video ini. Dan mudah-mudahan kita semua Allah kurniakan rezeki, Allah kurniakan segala kemudahan-kemudahan kepada kita semua, insya-Allah. Bab ilmu ini yang kalau boleh saya kongsikan, ilmu ini adalah umpama satu taman-taman syurga. Bila kita menuntut ilmu, dia tak kisah di mana kita kena, sama ada kita menuntut ilmu tu di masjid, atau yang sekarang ini kita terpaksa di rumah masing-masing, itu menuntut ilmu juga. Dan salah satu yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan seperti mana yang disebutkan, kita jangan berbanyaklah, jangan putus asa dengan apa yang kita ada. Kita kena sentiasa berusaha untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah,
qanaah ini perlu kita buat dalam kehidupan kita seharian. Supaya apa? Supaya dapat kita pastikan kita ni berpuas hati. Kita berpuas hati dengan urusan dunia. Bila kita berqanaah, bila kita merasa cukup, kita rasanya kita dah berpuas hati. Tapi kalau orang tak berqanaah, itu dia tak cukup tu. Dia tak cukup ini, dia tak cukup itu, dia tak cukup ini, dia tak cukup itu. Lama-lama mati begitu saja. Tak merasa cukup dengan apa dia ada. Jadi pastikanlah kita ni rasa cukup dengan apa yang Allah telah kurniakan rezeki. Sama ada umur kita, sakit kita, rezeki kita, anak kita, isteri, atau ada sahabat-sahabat kita juga yang tak berkahwin, itu rezeki juga. Ada sahabat-sahabat kita tidak ada anak. Ada sahabat-sahabat kita yang muda tak sempat nak kahwin, dah meninggal. Jadi itu rezeki dia. Masing-masing punya rezeki. Jadi bagaimana kita sekarang sebagai manusia yang masih hidup lagi, teruskan berusaha untuk mencapai redha Allah dalam segala perkara-perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun kehidupan kita, realiti kehidupan kita hari ini, banyak perubahan yang berlaku. Sama ada kenaikan barang, kita tahulah kan, barang kita naik, barang asas, keperluan persekolahan kita, anak-anak kita naik. Banyak lagi tambang-tambang semua pun banyak naik. Jadi kita banyak nak mengeluh kan? Tidak perlu. Yang kita perlu adalah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah itu. Bagaimana kita nak kita tak terjatuh dari setiap apa yang berlaku sekarang. Tapi alhamdulillah, kita sekarang telah banyak diberikan rezeki, seperti mana yang telah disarankan oleh Perdana Menteri kita. Sudah diberikan banyak bonus-bonus, banyak dana-dana. Alhamdulillah, itu patutnya kita bersyukur. Walaupun ada yang tidak dapat, itu patutnya bersyukur juga. Sebab ikut pada kemampuan masing-masing, mungkin dia banyak harta sekali. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dengan itu supaya apa? Satu saja, kita kena usaha, dan usaha untuk mencari yang halal. Inna halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal tu jelas dan yang haram pun jelas. Jadi dalam bab qanaah ini, kita kena jaga juga bab halal haram. Ini tak kalah orang qanaah halal haram pun dibantai. Tak boleh. Halal haram pun dia kena jaga. Jadi seperti mana yang Allah firman dalam surah Al-Anbiya ayat 89, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Artinya ataupun maksudnya adalah Nabi Zakaria ketika mana dia merayu kepada Tuhannya, Nabi Zakaria, dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewariskan. Dalam tempoh Nabi Zakaria alaihissalam ini, dia belum dikurniakan zuriat, dan ketika mana Allah kurniakan zuriat kepadanya, waktu itu waktu umur yang sudah mencecah sepatutnya dah berusia lah, kita kira, tapi masih Allah berikan rezeki. Itu rezeki, alhamdulillah, cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi rezeki itu nak kita kata, mesti kita tahu sama ada lambat atau cepat saja yang Allah berikan. Bagaimana kita berjaya menghadapinya, bagaimana kita usahakan untuk mencapai satu tahap yang Allah kata membanggakan dari matanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita kena tahu rezeki dan usaha. Apa beza rezeki dan usaha yang kita boleh kita katakan? Rezeki, usaha. Apa maksud? Apa perbezaan di antara dua perkara tadi? Kalau kita tengok rezeki ini, mesti kita kata apa yang kita manfaatkan, itu rezeki. Manakala usaha ini, apa yang kita peroleh,
ataupun apa yang kita memperolehinya. Itu usaha. Maka rezeki ini kita manfaatkan, dan usaha adalah kita perolehi. Jadi boleh jadi apa yang kita perolehi itu bukan rezeki kita. Itulah contoh kita katakan, kita dah usaha, kita dah bekerja. Contohlah kita bekerja 1 bulan, kita dapat gaji 1,500. Jadi kita simpanlah 1,500. Adakah 1,500 itu milik kita semua? Tak kan? Tidak. Kemungkinan bila 1,500 tadi yang kita simpan tadi, itu menunjukkan bahawa ada sebahagian daripada harta kita ada milik orang, walaupun kita usaha, tapi bukan rezeki kita. Sebagai contoh, kita pergi ke kedai, nampak contoh orang-orang yang fakir miskin datang minta sedekah ke apa ke, tiba-tiba kita keluarkan duit daripada poket kita yang sepatutnya duit gaji tadi yang kita usahakan. Akhirnya yang kita keluarkan tadi RM10 kita bagikan kepada peminta sedekah tadi. Rupanya itulah rezeki dia, bukan rezeki kita. Jadi menunjukkan harta yang kita ada sekarang, tuan-tuan hadirin, sahabat-sahabat saya di Facebook, fahamkan bahawa rezeki kita ini ada milik orang lain. Jadi dalam tempoh Ramadan yang terakhir ini, bagi keluarga-keluarga yang ketua keluarga, dah tentulah dia akan membersihkan hartanya, iaitu ketika mana berzakat. Jadi hari ini kita akan berzakat. Jadi zakat ini adalah untuk membersihkan harta. Bersih harta dengan memberi sedekah lain. Membersih harta ini kita keluarkan duit yang telah ditetapkan dalam agama kita. Kita kena keluarkan sebagai zakat kita kepada amil ataupun amil zakat yang telah ditentukan adalah oleh pihak agama. Jadi kita kena keluarkan sikit. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ada masih lagi untuk kita berzakat, dan insya-Allah kalau kita dapat bersedekah pun kepada siapa saja, mudah-mudahan sedekah itu pun juga akan dinilai juga oleh Allah SWT. Jadi perbezaan tadi rezeki dan usaha tadi, macam saya sebut tadi, bahawa apa yang kita perolehi tadi, apa yang kita usaha tadi, belum tentu itu adalah rezeki kita. Boleh jadi apa yang kita miliki itu, yang kita ada sekarang, duit kita ada, tiba-tiba dicuri oleh orang. Dompet kita terjatuh, besoknya baru kita teringat bahawa dompet kita tercicir. Rupanya itu juga bukan rezeki kita. Dah duit dalam tu, baru ambil duit gaji pula tu 1,500. Ngam-ngam 1,500 hilang. Yang tinggal dompet saja. Itu bukan rezeki kita. Jadi bagaimanalah kita nak bersikap pada ini? Bagaimanalah kita nak bersikap dengan mensyukuri dengan apa yang telah Allah tetapkan? Itu Allah dah tetapkan. Jadi kita kena jangan kita lalailah dengan setiap apa yang kita lakukan. Yang pertama, jalani kehidupan kita dengan banyak berzikir kepada Allah, banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkanlah baca Quran. Itu di antara salah satu amalan-amalan yang boleh menghindari kita perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga boleh jadi yang kita usahakan tadi, macam yang saya sebut tadi, kita sedekahkan kepada orang lain. Kan macam kalau kita pergi kedai, kita belanja, tiba-tiba duit belanja tadi harganya RM5, RM4.98 lah. Tiba-tiba kedai tadi tak ada duit baki, kita bagilah RM5. Tak apalah, keep the change lah. Itu rezeki dia. Dah nampak 2 sen, walaupun 20 sen ke, ataupun berapa sen sekalipun, itulah rezeki dia. Walaupun sepatutnya dia kena usaha untuk ada duit pecah ataupun duit tukar, tapi oleh kerana kita dah ikhlaskan diri kita bahawa itu rezeki dia, maka kita boleh kata alhamdulillah, itu rezeki dia, tak ada masalah. Walaupun nilai dia kecil, tapi tetap besar di sisi Allah. Itu yang kita mahu. Bukan besar tapi
tak ada nilai di dalam mata Allah. Kita tak mahu yang tu. Yang penting kita mahu kecil nilainya tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya akan cuba habiskan sedikit saja lagi perbincangan kita untuk malam ini. Jadi oleh itu kita dianjurkan untuk bersikap qanaah ini, iaitu berusaha semaksimum mungkin, okay? Dengan cara yang halal. Yang penting halal. Ini ada orang qanaah tak jaga halal haram. Itu tak boleh. Itu bukan qanaah tuan-tuan. Itu bukan qanaah. Qanaah ini dia perlu jaga halal dan haram. Dah rasa cukup harta, dia pun bedal halal jadi haram. Yang bedal haram tu jadi halal lah. Tu begitu, dia tukar je. Tak apalah, ini halal ni, bagi aku halal, dia kata. Padahal itu benda haram. Hadirin yang dirahmati Allah. Setelah berhasil, dia memberikan sebahagian daripada hasil usahanya itu untuk manfaat orang lain seperti sedekah, wakaf dan lain. Jadi sikap qanaah ini sepatutnya seseorang itu kena rasa cukup dengan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, lalu menjadikan dia bersyukur, sentiasa positif dalam menghadapi sebarang masalah. Tu bila kita banyak bersyukur, kita banyak qanaah ini, kita bersikap dengan apa yang Allah berikan rezeki ini kita, dan tentu kita tak banyak songeng lah orang kata, ataupun tak banyak mengeluh, tak banyak cakap itu ini dan ini. Kita rasa cukup, alhamdulillah, syukur, aku dah, Allah dah bagi ni pun syukur sudah. Positif dan sentiasa berfikir positif. Jadi di antara perkara-perkara itu juga kita kena kuasai. Dan walau bagaimanapun sikap qanaah ini tidak akan menjadi seseorang itu pasif dan cepat berpuas hati. Memanglah salah satunya. Jadi itulah di antara. Sebaliknya kalau kita buat, kalau kita lakukan qanaah ini, pertamanya adalah kita akan melatih diri kita untuk kuat memperbaiki diri. Kita bila berqanaah dalam diri kita, merasa cukup dengan apa yang ada, kita akan melatih diri kita, bukan melatih orang, melatih diri kita untuk memperbaiki diri kita. Kita ni bukan sempurna. Jangan cari orang yang tak sempurna saja. Merana nanti. Biar kita memperbaiki diri kita dahulu, kita kemas diri kita dulu sebaik yang mungkin, dan insya-Allah salah satunya kita akan dianugerahkan sikap ini ataupun sikap Rasulullah ini. Qanaah ini ada banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak ada dalam diri kita yang kita belum jumpa lagi Rasulullah, tapi hanya nama saja, kita pernah dengar kisah-kisah dia. Jadi mudah-mudahan dengan banyak berselawat, hati kita akan banyak cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, dan akan lahir dalam diri kita, insya-Allah. Jadi semangat ini akan menjadikan seseorang itu ataupun Muslim itu, bila kita dah cuba qanaah, bila kita dah berqanaah, ini adalah prosesnya melatih diri kita untuk menjadi lebih baik, memperbaiki, maka tak mustahil kita juga akan jadi Muslim yang baik, mukmin yang baik. Itu yang kita mahu. Bukan orang kata apa Islam juga tapi minum arak. Itu tak boleh lah. Ini Islam juga tapi mencaci maki orang. Tak boleh. Itu memang kita tak boleh nak ikut sangat perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Maka bahkan segala usaha pekerjaannya itu dikirakan sebagai pahala. Allahu Akbar. Jadi bila kita berqanaah, melatih diri dalam untuk memperbaiki diri kita, kita akan jadi mukmin yang baik, dan kita free dapat pahala. Bukan senang-senang. Pahala ini dapat begitu saja. Alhamdulillah. Walaupun sekecil mana yang kita usahakan, kebaikan yang kita lakukan, yakinlah dia ada nilai di sisi Allah. Seperti mana kalau kita kata, what you give, you get back. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Tak kisahlah nilai dia kecil, RM1 ke 50 sen ke, tapi nilai kecil, tapi ikhlas, tapi syukur dengan apa yang kita ada, dan Allah tambah nilai kepada kita
dengan rasa rahmat dan kasih sayangnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim. Ayat ini nak kata, bila kita beramal, kita buat kebaikan, sebesar zarah sekalipun akan dilihat oleh Allah. Jadi takkan buat benda baik pun nak dikecam. Jadi jangan hiraukan mulut-mulut netizen yang tidak ada insurans. Jadi mudah-mudahan kita lakukanlah kebaikan itu. Jangan kita nak tunjuk-tunjuk. Yang penting kita lakukan itu adalah untuk nak perbaiki diri kita, salah satunya, supaya kita menjadi mukmin yang baik. Kita nak dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang buat kejahatan juga sebesar zarah juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak buat? Buat baik ke, buat jahat ke, tetap Allah akan nilai. Walaupun sekecil zarah atau sebesar zarah sekalipun, dia akan nilai. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak akan nilai kita punya paras rupa, pangkat dan wajah kita, tapi Allah akan nilai walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan tetapi Allah akan nilai hati dan amalan kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jadi insya-Allah cukuplah sampai hari ini ataupun sampai jam 10.24 untuk saya tutup perbincangan kita ataupun kupasan kita Al-Qanaah. Jadi mudah-mudahan kita, kalau ada rezeki lagi, insya-Allah mungkin kita akan dapat sambung lagi Qanaah, dan iaitu ciri qanaah ini belum habis. Kita ada sedikit lagi yang saya akan cuba habiskan, dan juga tawadhu. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya di Facebook, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam riwayat At-Tabrani, telah berjaya mereka yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah dan dia berasa qanaah dengan apa yang diperolehinya. Jadi berjaya, kita berjaya atau tidak, maka kita kena lakukan sekarang sikap qanaah ini. Kalau kita nak berjaya dunia akhirat, maka Rasulullah kata, al-qana'atu kanzun la yafna. Qanaah, bersikap qanaah, harta yang tidak akan disirna ataupun tidak akan hilang. Jadi hadirin dan dirahmati Allah, saya mohon maaf banyak-banyak andai kata ada terkasar bahasa, andai kata ada tersilap bahasa, andai kata menyinggung perasaan, saya minta maaf banyak-banyak. Jadi sepanjang kupasan kitab ini ataupun pembincangan kita Al-Qanaah, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semua, kepada diri saya terutamanya yang bercakap ini, dan kita doakan semua beroleh rahmat dan kasih sayang Allah. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang sudi mendengar kuliah yang tak seberapa ini. Dan saya minta maaf, saya mohon maaf andai kata saya ada perkara-perkara yang mungkin tak sependapat dengan apa yang tuan-tuan rasa. Saya mohon maaf. Yang selebihnya, apa yang saya ingin sampaikan, maka bersikaplah qanaah ini, berasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan, dan supaya dengan qanaah itu dapat melatih diri kita untuk memperbaiki diri kita semua untuk menjadi orang mukmin yang baik, dan mudah-mudahan ia akan berlipat mendapat ganjaran pahala Allah SWT. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan jaza. InsyaAllah kita akan jumpa lagi andai kata ada masa dan waktu, dan kita akan jumpa dalam tempoh Ramadan yang terakhir ini, dan mudah-mudahan kita semua memperolehi malam Lailatul Qadar insyaAllah. Tapi dengan malam Lailatul Qadar ini, bagusnya kita sentiasalah banyak baca Quran hari-hari, banyakkan berselawat kepada Allah, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak menginsafi diri kita apa yang kita lakukan.
Jadi saya minta maaf sekali lagi. Dan yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Kita jumpa lagi di waktu ketika dan masa yang lain, insyaAllah, dalam perbincangan yang sama, qanaah, untuk menyambungkan sedikit lagi, insyaAllah pada esok hari kalau ada diizinkan. Dan aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Stay at home, stay safe, al-baqa'u fil manzil. InsyaAllah, jaga diri, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.